Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita hari ini untuk pelajaran Tauhid darjah 2. Pelajaran yang keempat iaitu sifat-sifat harus atas Allah. Kalau sebelum ni kita belajar sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil. Hari ini kita akan belajar sifat harus bagi Allah. Okey, sebelum tu mari kita memulakan dengan Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baiklah. Kita akan mulakan pelajaran kita hari ini dengan subtopik yang pertama pada muka surat 27 iaitu pengertian sifat harus bagi Allah. Okey, boleh tengok dalam kitab. Okey, nombor 1. Artinya, boleh sahaja Allah Ta'ala menjadikan sesuatu atau boleh Allah Ta'ala tidak menjadikannya mengikut kehendak Allah. Okey, yang kedua, sifat yang harus pada Allah Ta'ala hanya satu, iaitu harus Allah menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya. Okey, nombor 1 saya terangkan dekat sini. Okey, sifat harus bagi Allah atau kita kenali dia sebagai sifat jaiz. Jim, alif, hamzah, zai. Jaiz. Okey, artinya apa? Sifat yang tak wajib ada pada Allah dan tak pula mustahil ada pada Allah. Kalau sebelum ni kita belajar 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Maka 20 sifat wajib tu tak ada pada Allah, mesti ada pada Allah, dan 20 sifat mustahil tu tak ada pada Allah. Itulah yang dinamakan sifat harus. Okey, semua yang ada dalam alam ni tak wajib ada. Yang wajib ada hanya Allah. Yang selain dari Allah adalah makhluk. Makhluk siapa? Makhluk Allah lah. Okey, makhluk tak wajib ada melainkan dikehendaki oleh Allah untuk ada. Okey, jadi kat sini maksudnya Allah boleh sahaja menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Itulah nama maksud sifat harus Allah. Okey, biasa yang kita dengar kun fayakun, maka jadilah. Kalau bukan kun fayakun maka tidak menjadi. Itulah sifat dia. Okey, tak berapa nak faham lah ustazah. Okey, kita akan tengok seterusnya. Okey, nombor 3 tu ditulis dalam kitab pada muka surat 27. Tidak wajib atau tidak mesti Allah untuk membuat atau tidak membuat sesuatu. Contohnya, okey, dia bagi kat situ 4 contoh. Okey, contoh yang pertama, harus Allah Ta'ala menjadikan sesuatu di dalam dunia ini. Okey, ni tadi saya ulang balik. Artinya, Allah boleh menjadikan sesuatu atau tidak boleh menjadikan sesuatu. Okey, ni poin ni, slide tadi. Okey, sifat harus Allah hanya satu, iaitu boleh menjadikan atau tidak boleh menjadikan, ataupun boleh harus menjadikan atau tidak harus menjadikan. Itulah sifat dia. Okey, pada muka surat 27 ada tulis tu. Okey, ni sekarang saya bacakan yang contoh dia. Tidak wajib Allah membuat atau tidak membuat sesuatu. Okey, seperti yang pertama, harus Allah menjadikan sesuatu di dalam dunia ini. Contohnya, hujan, panas, ribut dan sebagainya, siang dan malam. Tu semuanya kehendak Allah. Okay, contohlah cuaca. Ramalan kaji cuaca, pakar-pakar kaji cuaca cakap petang ni kita hujan. Tapi dengan kehendak Allah, dengan sifat harus bagi Allah, tak hujan. Tu semua Allah punya kehendak. Okey. Nombor 2, tak faham lagi. Okey, nombor 2 kita bagi contoh lagi. Harus Allah menjadikan seseorang itu kaya atau miskin. Okey. Allah yang menjadikan kita kaya, Allah juga menjadikan kita miskin. Ini semua kehendak Allah. Itulah sifat harus. Okey, seterusnya contoh lagi bagi yang mana tak faham lagi. Okey. Contoh yang ketiga, harus Allah menjadikan seseorang itu sihat atau sakit. Ada kalanya Allah, dengan kehendak Allah kita sentiasa sihat, tak sakit-sakit.
ada dengan kehendak Allah, kita ni sentiasa sakit. Lepas sakit jatuh motor, sakit jatuh tangga. Lepas tu pergi dapur, sakit terkena pisau. Tu semua kehendak Allah. Ada sebab. Okey, tak faham lagi lah. Okey, ada lagi contoh, jangan risau. Okey, seterusnya. Yang keempat, harus Allah menjadikan seseorang itu beriman atau kafir. Kehendak Allah nak bagi hidayah dekat siapa. Kalau orang tu dulu sangat-sangat buruk perangainya, tak mustahil hari ni dia jadi seorang yang sangat taat kepada Allah, sangat yang beriman kepada Allah. Okey, dengan kehendak Allah juga tak mustahil dulu orang tu adalah sangat alim, beribadat, bersedekah dan sebagainya. Okey, dengan kehendak Allah, dengan satu peristiwa ataupun apa-apa yang berlaku pada dirinya dengan kehendak Allah, maka dia kafir. Itu semua sifat harus bagi Allah. Okey, dan yang terakhir contoh yang diberi, harus Allah menjadikan seseorang itu taat atau derhaka. Allah juga yang beri kita taat, kehendak Allah juga yang memberi seseorang itu derhaka. Okey, jadi kat sini kehendak Allah. Allah boleh buat apa sahaja terhadap makhluknya. Okey, setakat ni faham? Okey, seterusnya kita akan tengok dalil nakli sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Okey, dalil nakli ni apa? Dalil yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Okey, dalam surah Al-Qasas ayat 68 ada mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Okey, ayat tu ada lagi sambungan dia tapi dia berhentikan setakat itu. Okey, maksud dia, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya dan dialah juga yang memilih, iaitu setiap dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keadaan dan kemuliaan. Okey, itu maksud kat sini semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Okey, selepas kita mengetahui sifat dalil nakli, selepas kita mengetahui dalil nakli sifat yang harus pada Allah, kita akan tengok pula subtopik yang ketiga iaitu 4.3 dalil akli sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Okey, yang kat sini apa maksud pula dalil akli ni? Dalil yang bersumberkan dari akal selagi mana tak melanggar pernyataan Al-Quran dan hadis. Senang cerita dari yang berdasarkan Al-Quran, logik akal kita lah. Okey, yang pertama, Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya. Okey, seterusnya yang kedua, sekiranya menjadikan segala yang mungkin. Mungkin bukan mungkin, mim kaf nun, mungkin. Apa maksud mungkin ni? Sesuatu yang harus boleh ada atau boleh tiada. Mungkin. Jangan keliru, ini istilah tauhid. Bukannya istilah bahasa Melayu kita mungkin, bukan. Mungkin. Okey. Menjadikan segala mungkin itu wajib atau mesti, maka semua perkara itu akan menjadi wajib ada atau mustahil ada. Okey, hakikat makhluk itu semestinya boleh ada ataupun boleh tak ada. Okey, perkara ini tidak diterima akal kerana hakikat makhluk itu semestinya boleh ada atau tidak boleh ada. Okey, dan akhir sekali, oleh itu tetaplah harus Allah mahu menjadikan atau tidak mahu menjadikan. Maksud dekat sini, tak ada paksaan yang boleh memaksa Allah. Contohlah hujan. Okay, ada memaksa Allah untuk turunkan hujan juga petang ni. Tidak. Okey, itu adalah dalil akli. Habis dah tajuk kita hari ni. Okey, boleh ingat tak dan boleh faham sifat harus bagi Allah? Okey, sebenarnya kalau kita tengok kat sini, okey, kalau tengok ayat tu tak berapa nak faham. Ini adalah istilah tauhid. Okey, bila awak naik lagi darjah seterusnya, awak akan belajar lagi dalam sifat-sifat Allah ni ada 4 kategori dia. Dan seterusnya lah awak akan belajar, dan tauhid pun ada banyak. Okey, untuk permulaan tahap pelajaran atau tahap darjah 2 ni, awak hanya perlu tahu pengertian sifat dia. Pengertian sifat bagi Allah, sifat yang harus. Okey, maksud kat sini yang pentingnya sifat apa tadi? Sifat yang harus tu adalah sifat sesuatu
Allah boleh menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Okay, itu erti je yang sangat penting untuk setakat ni. Okay. Jadikan apa? Contohnya siang dan malam, miskin dan kaya. Dia ada dan dia ada contoh sihat dan sakit. Ada kata lawan dia. Kalau sihat lawannya sakit. Okay, kalau miskin lawannya kaya. Tu semua kehendak Allah yang beri. Okay, semua ni kita boleh tengok daripada dalil nakli dan dalil akli. Okay, tak ada dalam dunia ni terjadi dengan sendirinya. Terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Contohlah, kita nak beli kereta. Dah usaha banyak-banyak, dah kerja siang malam, tapi duit tak cukup-cukup. Masih miskin lagi, orang kata. Itu adalah kehendak Allah lah. Nak lagi kita usaha, kehendak Allah. Okay, ataupun kita kaya raya. Siapa yang bagi kita kaya raya? Mungkin dia boleh jawab, sebab saya belajar pandai-pandai, saya kerja baik-baik, saya kerja siang dan malam. Saya dapatkan duit. Okey, kita tanya dia balik. Siapa yang beri awak duit? Pekerja lah, bos saya lah yang bagi saya duit. Macam mana dia boleh dapatkan duit tu? Mana datangnya rezeki? Mana datangnya duit tu? Itu semua kehendak Allah. Kalau bukan rezeki kita, Allah bukan beri rezeki untuk kita, itu semua kehendak Allah. Mungkin sesuatu sifat, sesuatu yang harus, yang boleh ada atau boleh tiada. Okey, faham setakat ni? Okey, itu ada tajuk kita hari ini, iaitu Tauhid darjah 2, sifat harus atas Allah. Sangat senang sebenarnya. Sangat-sangat senang. Okey. Lepas ni kita akan jawab latihan online dan latihan bertulis. Nanti saya akan Okey, tiba di penghujung pelajaran kita, iaitu terima kasih. Semoga ilmu ini berguna untuk masa akan datang. Tauhid ni tetapkan iman dalam dada. Jangan pernah goyang, jangan pernah tergugat iman kita. Okey, sebablah kita kena belajar tauhid. Okey, itu saja dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.